makmum yang berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada suratul Fatihah. Makmum yang sibuk baca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Makmum yang berbimbang, yang sibuk masyghul ini dirinya daripada tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah dan ta'awuz yang lain daripada Fatihah, maka dikira taksir, dikira cuai dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab, seperti mana dinakalkannya dalam Syarhul Muhazzab daripada Imam Al-Haramain. Bila makmum ini sibuk membaca tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah ataupun membaca suratul Fatihah, dia mesti baca suratul Fatihah. Dia tak boleh tinggalkan Fatihah tanpa khilaf. Tak ada satu pun pendapat mengatakan boleh tinggal. Sibuk dia Allahu Akbar lepas takbir yang tadi, dia sibuk doa iftitah, lepas doa iftitah ta'awuz, lepas ta'awuz zikir. Fatihah bila nak baca? Fatihah imam tanggung, maka dikatanya tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab. Ini dalam kitab Syarhul Muhazzab daripada Imam Al-Haramain. Tu hati-hati nah, jangan sibuk dengan benda lain lah nanti. Masalah yang ke-35, makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram. Ini masalah yang ke-35. Makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, tak baca apa? Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram. Diam tak baca sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukum taksir cuai, kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi pada bab sujud tilawah dalam Kitabur Rawdah. Dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, makmum. Lepas takbir tak baca apa-apa, maka ia dihukumkan cuai, kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya. Kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam Kitabur Rawdah. Dan maksud larangan di sini ialah larangan makruh, bukan larangan haram. Mana dia laranglah baca sesuatu ni, maknanya kemudian dia diam tak baca sesuatu lepas takbiratul ihram, maka ia dihukumkan taksir cuai. Patut kau bacalah lepas takbir tu, bacalah doa iftitah kan, bacalah ta'awuz, tapi kau tak baca. Pasal apa tak baca? Tak nak baca apa-apa, biarkan kosong diri ni. Lepas takbir duduk rehat, hentaklah kau tak nak baca alahu, apa mat? Tak ada, nganggur terus. Kita dilarang tu. Jangan kita duduk diam, jangan kita menganggur,
Dalam istilah semayang ni, solat tak ada istilah menganggur. Duk tak baca apa-apa tu dilarang. Kita kena ada baca lah. Kau tak membaca pun mendengar imam baca. So itu imam pun sama. Dia tak ada istilah nganggur. Allahu Akbar. Baca dalam kita semua-semua baca Fatihah. Lepas tu buat apa? Nganggur. Tak baca apa? Tunggu makmum baca Fatihah. Tak boleh. Tak boleh tu larang tu bukanlah haram. Makruh lah. Sekarang menganggur sekarang. Dia datang mana lain. Dia datang tu, dia datang ni, dia sibuk tu, dia sibuk ni kan. Dia tak nak tu. Maka dia kata, dilarang dia meninggalkan bacaan tu. Bacalah. Jangan sampai dia datangkan kita benda-benda yang lain daripada perkara yang merosakkan semayang kita tu. Okey. Daripada imamnya, seperti mana dijelaskan oleh Imam Nawawi pada bab sujud tilawah. Kita tengok dalam bab sujud tilawah, Imam Nawawi dah sebut dalam Kitabur Raudhah, dan maksud larangan tu bukanlah larangan haram, cuma makruh sahaja. Perkara yang tak baik kita buat. Menganggur dalam semayang ni tak bagus. Okey. Bab seterusnya. Makmum yang was-was dalam bacaan suratul Fatihah. Ini makmum pula yang was-was dalam bacaan Fatihah. Jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was. Sebut perkataan kitab lama ni kan. Dibalakan. Was-was tu dianggap bala tu. Musibah. Penyakit kat kita lah was-was ni. Yang angkat takbir 5-6 kali tu was-was dah tu. Tu bala tu. Salli. Allah. Astagfirullah. Salli. Allah. Tu bala ulama kata. Was-was tu penyakit, bala, musibah. Dalam bacaan Fatihah, susah sangat. Dia datang keraguan. Alhamdulillah. Wah, takut sangat huruf tu kan. Was-was. Padahal sebetulnya dah betul dah. Tinggal lagi was-was tu datang. Ha ke ho ke. Jadi was-was. Maka dia kata sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk, maka wajib atasnya takalluf supaya menghabiskan Fatihah. Ini masalah. Okay. Makmum ada penyakit was-was dalam bacaan Fatihah. Sebelum dia habis bacaan Fatihah hingga imam rukuk. Fatihah tak habis lagi. Sebab was-was kan. Duk baca Fatihah tak habis. Imam dah rukuk dah. Tak habis lagi. Jadi. Imam dah rukuk, tunggu pula lagi. Kau apa tak tuntun? Aku tunggu ni. Maka dia kata, wajib atasnya takalluf. Membelakangi, melewati imam tadi ni supaya menghabiskan Fatihahnya. Hukum dia apa? Wajib. Dia tak boleh turun, rukuk tak boleh. Wajib dia habiskan Fatihah itu tadi, dan juga wajib atasnya takhalluf. Belakang tak apa. Jangan duk pulun lah, jangan duk kejar imam tu dah. Boleh. Sampai habis Fatihah, imam rukuk lama. Aku tak habis Fatihah. Sampailah habis Fatihah. Dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takalluf dengan sebab uzur. Maka bolehlah dia takalluf belakang imam tu tadi dengan sebab uzur, mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir daripada Imam An-Nawawi katanya. Bolehlah dia lewat belakang imam tu dan dikira sebagai uzur, hukum dia seperti orang uzur mengikut Kitab Jawahir, Kitabul Jawahir oleh
Al-Qamuli, daripada Imam Nawawi, kata dia. Apa kata dia? Dan apa yang aku sangka adalah sah, tetapi mengikut apa yang disebutkan oleh dalam Syarhul Muhazzab, bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Ada pendapat dalam kitab Syarhul Muhazzab, dia kata tak boleh bagi hukum uzur. Ada kata boleh bagi hukum uzur, ada kata tidak uzur. Pakailah mana-mana yang kita nak pakai. Salah satu pilihan, sebab dia ada dua. Nak pilih uzur pun boleh, nak pilih tak uzur pun boleh. Okey, selesai. Masalah ke-37. Makmum lupa. Ni kes makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Boleh lupa kan? Aku dah baca ke belum Fatihah? Usah aku macam dah baca kan? Lupa tak ingat lah baca ke belum. Kita bala ni mamai lah kan, bangkit pagi-pagi ni. Allahu akbar. Berkabir. Mamai pula tak kan? Imam dah habis baca Fatihah, dah baca surah. Aku dah baca ke tak Fatihah tadi? Usah aku baca tadi ke? Tak baca ke? Baca tak baca. Jadi dia lupa lah. Dia tak baca Fatihah. Rupanya dia memang terlupa tak baca Fatihah ni. Hinggalah imam rukuk. Sebab angkat takbir ni lepas-lepas dalam titah tadi terkenang. Kan? Panikkan aku nak balik kampung. Apa barang lagi tak ambil susun tadi juga. Barang balik. Lepas pukul 8. Lepas minum. Cabut. Berapa barang tak letak dalam bonet tadi juga. Dah kemas ke belum? Duk hayal. Imam dah rukuk dah. Allahu Akbar. Tak baca lah Fatihah ni. Imam dah rukuk. Jika makmum tu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan tak sedar melainkan selepas imamnya rukuk, maka ia dibolehkan takhalluf kerana menghabiskan bacaan Fatihah. Dan adalah takhallufnya itu dengan uzur. Kata Qil. Maknanya dia kata boleh tak dia takhalluf lambat? Boleh. Sebab dia dianggap sebagai uzur. Takhallufnya itu dengan uzur. Dia nak habiskan Fatihah tu. Pasal imam dah rukuk baru ingat Fatihah tak baca. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam rukuk lama. Aku terlupa tadi duk hayal. Boleh dia kata. Kata Qil. Okey. Dan kata Qil ada orang cakap lah. Qil ni ada orang bagi tahulah. Tidak diberikan uzur pada demikian kerana cuainya dengan sebab lupanya. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk, ia serta imamnya, maka tidaklah harus ia kembali kepada qiyam, yakni berdiri untuk baca Fatihah. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imamnya dan luputlah rakaat itu baginya. Maka oleh itu ia ditambahkan satu rakaat lagi selepas salam imam. Okey. Ini simple masalah. Jadi tuan-tuan, ada orang cakap kat sini, dia ni tak boleh dikira uzur. Dengan sebab lupa lah. Tak boleh. Jadi lanjutan daripada masalah ni macam mana nak buat? Masalah dia ialah, jika makmum tu tak sedar yang dia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk serta imamnya, maka dia pun rukuk lah. Tak sedar Fatihah tinggal, dia pun rukuk. Rukuk serta imam ni, dia tak boleh bangkit balik. Tidak harus dia kembali kepada qiyam, berdiri untuk baca Fatihah. Tak boleh. Dia rukuk dengan imam, dalam tu baru ingat, alah Fatihah tak baca. Dia tak boleh bangkit. Kan? Dia tak boleh. Pasal apa nak bangkit? Pasal nak baca Fatihah, pasal terlupa tadi. Tak boleh bangkit. Terus dia ikut imam. Imam sujud, dia sujud. Imam dua sujud. Habis. Masuk rakaat yang kedua. Kira tak rakaat tu? Dia tak kira rakaat tu. Jadi,
Kalau sembahyang tu 4 rakaat, 3 dia kira, 1 dia kena tambah. Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangkit tambah lagi 1. Bukan muafiq ke tadi? Yalah muafiq Fatihah tinggal bang. Macam mana boleh tinggal? Mama yang dia kata aku ingat macam-macam. Tak khusyuk ni. Khusyuk tak khusyuk tu kau jangan tanya aku. Tu kau tanya Tuhan lah. Tuhan yang nak turun aku khusyuk dah khusyuk. Kau apa tahu? Dah lupa tak khusyuk dah saya. Nanti dulu. Bab khusyuk ni bukan pasal tinggal tak ada. Bab khusyuk ni kita dengan Tuhan dia yang tahu. Orang tak boleh cakap pun. Tak khusyuk tu dia tengok dia sembahyang. Kau tengok sembahyang betul. Tak khusyuk lah tu usik sana usik sini. Nanti dulu. Tuan-tuan jangan nilai sembahyang orang tak khusyuk daripada pejam mata dia. Khusyuk sembahyang kau tengok pejam-pejam je mata. Tak boleh. Bukan tahu pun. Pejam-pejam duk ngira barang. Janji lah pejam-pejam je kan. Allahu Akbar. Rempah minyak. Rempah minyak. Upah haji tengah kira berapa banyak rempah nak beli. Semua nak buat lah. Kita tu kata kau tengok haji tu kosong tu macam untung lah dia. Yang haji mereka duk mengira minyak tak beli, rempah nak beli rempah balik lagi kan. Macam-macam nak beli ni. Beras pula dah habis. Beras apa kampit ke? 2 kampit, 3 kampit tinggal ke? Upah khusyuk, upah mengira tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khusyuk tu haji semayang. Boleh lah. Boleh lah apa? Boleh berjalan. Jadi tak boleh hukum. Tak boleh. Kita doalah mudah-mudahan orang semua khusyuk. Tu je lah. Nak nuduh, nak ngata tak boleh. Okey. Jadi kesudahan dia kena kalau lupa sampai dia rukuk, maknanya dia teruslah ikut imam tu. Nanti dia sambung balik semula 1 rakaat yang dia tertinggal. Kalau dia ingat dia sebelum rukuk, dia boleh baca Fatihah tu. Jangan rukuk, tak apa, bacalah Fatihah tu. Taqallub di belakang imam. Okey, selesai. Tak faham tanya ya? Okey. Dia ikut imam. Kan? Jadi imam dah habis dah. Dia boleh ke sujud sahwi? Dah boleh. Kenalah. Sebab kelupaan. Ada pendapat kata tak perlu pun sujud sahwi. Sujud sahwi ni kan hukumnya bukanlah wajib. Dia sunat sahaja. Jadi kalau dia teringat sujud sahwi, buatlah. Tak teringat, bye-bye lah. Sujud sahwi pun tak. Sujud sahwi yang dapat. Pergilah cari sawi tu. Okey. Ada lagi masalah ya? Masalah seterusnya 38. Banyak masalah ni tuan-tuan. Rupa semayang selama hari ni imam makmum ni kan. Berlambat-lambat masalah kita buat bodoh. Padahal ni yang kita lalui ni selalu ni. Kan? Aduh. Ini masalah dia. Imam makmum banyak masalah. Tinggal lagi kita buat tak faham je. Berlaku kan. Tinggal lagi pada nak cerita pun siapa nak ditanya. Kan? Nak tanya ustaz pun lepas ngajar balik terus. Baru nak tanya. Simpan dia dah. Kan? Pagi ni baru tahu masalah ni. 38. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf-huruf daripada Fatihah kerana membacanya dan selepasnya, ketika membacanya dan selepas dia. Okey. Ini pula imam atau makmum syak meninggalkan huruf-huruf daripada Fatihah. Fatihah kan wajib kan? Rukun. Dia kena jagalah huruf-huruf tu. Kalimat-kalimat tu. Kan? Apabila membaca imam atau makmum akan Fatihah dan syak ia ketika membaca pada meninggalkan huruf daripadanya, maka hukumnya wajib ia mendatangkan dengannya. Kemudian jika ia tertinggal itu pada akhir kalimah, maka hendaklah ia mengulanginya. Jika sebelumnya
maka wajiblah ia membacanya semula. Dua masalah ini. Masalah pertama, tak kisah makmum ke imam ke, tak kisahlah. Kalaulah dia syak ketika baca suratul Fatihah pada meninggalkan huruf daripadanya, maka wajib hukumnya mendatangkannya. Dia wajib datangkan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ada tasdid kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pun bacalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tasdidnya? Tak ada. Ini Fatihah ni. Maka dia wajib datangkan balik semula ayat tu. Huruf tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia balik semula. Ulang balik dah. Sebab dia tertinggal huruf dekat situ. Aku rasa aku tak tasdid dah tadi. Bila masa sebut iyyaka na'budu. Okey, tasdidkan dia balik semula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ada huruf tak tinggal? Ada huruf sebutan tak betul? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak kena. Dia kena? Ya tak ada. Dia kena balik semula. Kena ulang balik semula huruf. Ini hukum dia apa? Wajib. Kemudian, jika yang tertinggal itu pada akhir kalimah, maka naklah ia mengulanginya, dan jika sebelumnya, maka wajiblah ia membaca semula. Dua benda je kena buat. Sama ada ulang, kalau di akhir kalimah tinggal, dia tak boleh sambung ujung tu je. Dia kena patah balik semula. Ulang boleh lah. Baca semula. Wajib ia membaca semula. Contoh, tiba-tiba dah baca, dah dekat nak habis kan? Ghairil maghdubi alaihim, muap, tak dapat sebut. Tak, hilanglah huruf tu kan? Dia kena buat apa? Dia kena balik semula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak dapat 6 harakat. Waladdallin, tak dapat sebab nak terbatuk. Apa dia kena buat? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kena ulang. Dia kena ulang. Okey. Ini bab ini. Kalau bab imam macam mana? Imam batal waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bab batal. Habis makmum ni pun naiklah jadi imam. Gantilah imam keluar, kawan belakang naik atas. Nak ganti kita mana? Nak ganti mana? Nak ganti tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau nak ganti balik semula? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ulang balik semula. Jangan sampai tak iyyaka na'budu wa iyyaka, dia pun masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bawa bertenang mam, ambil balik semula. Yang tadi Fatihah awal lain baca, ni kau baca setengah je, pergi baca balik semula, ulang. Itu nanti akan datang adalah, tapi saya advancekan dulu lah. Besok manalah tahu, sehari dua ni terkena pula kan. Imam meragam pula dia. Imam meragam pula, tiba-tiba tengah baca Fatihah jadi lagu tu kan. Hari ni imam pun meragam kat tadi, semua sembahyang kat luar semua. Lambat tu. Pasal nampak imam muda tadi, imam muda punya. Kita kat surau ni alhamdulillah lah, imam muda ada, Bilal, tapi Bilal muda belum ada kan. Sesekali kena suruh kat Bilal muda-muda ni kan. Yang muda-muda ni suruh. Baguslah. Ni adalah. Ni lepas ni tak ada lah ni. Yang sibuk tu, yang muda-muda tak ada. Kena latih cari yang muda-muda. Bawa dia orang main surau, main tolong azan. Pakcik tak ada, Ustaz macam mana? Besok aku tak ada, Ustaz macam mana? Siapa nak azan?
mana sarjan kita asal. Sarjan asal dia azankan dengan suara dia kan. Suara orang lain tak ada. Tak nampak sarjan mana bisa sarjan kan. Sarjan Jumaat dia cuti apa. Yang selalu asal dia tu kan. Kena buat, kena latih. Kita hari ni yang orang dah lama-lama ni sebenarnya kena train orang muda-muda lah pula kan. Supaya nanti apa-apa hal senang. Kita pun sibuk juga, kita pun ada urusan kan. Ada urusan kadang-kadang yang muda-muda ni tolong. Alhamdulillah imam, alhamdulillah sini imam tak ada masalah, petik dia yang muda-muda tak ada masalah Tapi dia kata jika ia syak setelah selesai daripada membacanya, ada masalah, maka tidaklah wajib atasnya mengulangi lagi seperti mana yang dinakalkan oleh Syarah Muhazzab daripada Syekh Abu Muhammad. Oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, maka sukarlah atas memastikan dan mengingatinya. Maka memadailah baginya mengikut zonnya, sangkanya yang kuat juga. Okey, ini masalah. Dia kata apa? Tapi kalau dia syak bila setelah selesai daripada membaca Fatihah tadi, maka tidaklah wajib. Tak wajib atas apa? Atas yang baca ni tadi mengulang lagi Fatihah, tak wajib bacalah. Sebab ini dinakalkan oleh Syarah Al-Muhazzab daripada Syekh Abu Muhammad. Oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, tak tahu kau huruf apa yang tinggal tadi, aku tak pastilah, tapi rasa macam ada tinggal. Tak payah ulang, tak payah ulang. Kita zon saja, sangka saja, sangkaan yang kuat. Tapi aku rasa okey dah tadi tu tak tinggal lah. Cukup. Jangan ulang lah, sebab kita tak tahu kat mana duduknya tadi. Tak wajib lah. Bersalahan rukun-rukun yang lain, lain daripada Fatihah, kena ulang lah, sebab dia tak banyak kan. Dan dikiaskan hukum tasyahud atas hukum Fatihah. Pada demikian amat nyata sekali. Tasyahud pun sama. Tak tahu dia banyak kan, kat mana duduk. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Panjang, banyak. Jadi dalam kaedah ni dia kata, dalam kaedah ini maknanya tidak perlu Fatihah ni diulang. Dan juga kalau hukum rukun-rukun yang lain baru terjadinya pengulangan, sebab rukun yang lain tak termasuk dalam bab ni. Okey, yang ke-39, hari pun dah nampak 6.50, cukuplah takat tu. Hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan sembahyang. Okey, besok subuh, tapi tak tahu surau ni ada kata tak. Kalau tak ada kuliah subuh besok, kalau ustaz ada yang tak ada kekosong, saya kuliah subuh lah. Terus tapi pakai kitabnya pula, peristiwa akhir zaman tu. Itu bincanglah macam mana. Kalau tak ada ustaz yang hadir besok, kalau ada kuliah subuh kat sini macam biasa, ustaz lah. Tu nanti tanyalah imam kita, ada ustaz mam? Tak ada besok subuh sini. Subuh tak ada besok. Berterusanlah kita. Tapi nanti confirm lah dengan imam dulu kan. Nanti sekarang ni kalau tak ada besok subuh kita bawa kitab ni. Hadis yang ke-11. Okey? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi